Assalamualaikum. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Alhamdulillah kepada pendengar-pendengar Radio IKIM, saya ucapkan selamat kita berusaha dalam mencapai segala hajat-hajat dalam kita hidup yang singkat ini, kerana ini adalah peluang yang Allah bagi pada setiap kita dan ianya hanyalah sekali. Untuk kemenangan atau kegagalan bergantung kepada peluang yang ada. Sudah berlalu begitu banyak ataupun generasi yang begitu panjang daripada ribuan tahun, peluang-peluang yang diberi kepada mereka sebelum kita sampai ratusan tahun, ada yang ribuan tahun hidup, tapi ramai yang gagal daripada yang berjaya. Tapi kita pada akhir-akhir zaman hanya diberi dalam peluang yang singkat, 60 ke 70, dan inilah yang akan menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak. Janganlah kita dimainkan dengan leka, lalai, sehingga menyebabkan kita gagal untuk mencampaikan segala apa yang dihasratkan, dihajatkan, itu kemenangan hidup. Untuk hari ini saya nak ingatkan sedikit bahawa kalau minggu lepas saya perkatakan tentang solat, iaitu solat witir, hari ini saya nak balik ke belakang sedikit untuk mengingatkan bahawa dalam kita memperbetulkan ibadat, maka di sana ada satu perkara yang disebut sebagai sujud. Hari ini saya nak sentuh tentang sujud. Jadi dalam ibadat kita akan jumpa 5 jenis sujud. Yang pertama ialah sujud dalam solat, mana setiap rakaat kita akan sujud 2 kali. Yang kedua ialah sujud yang dilazimkan atas seseorang apabila dia menjadi makmum kepada seorang imam. Maka kalaupun dia tak rokok, dia tak qiyam, tapi bila imam dalam sujud, dia takbir, terus wajib dia ikut dalam sujud. Yang ketiga ialah sujud tilawah, yang juga kita akan perkatakan. Yang keempat, sujud syukur. Itu juga satu sujud yang kedua-duanya, syukur dan tilawah ini adalah merangkumi dalam ibadat kita. Dan yang kelima ialah sujud sahwi. Jadi untuk sujud ini, apa yang boleh kita perkatakan ialah sujud satu daripada rukun yang penting, sehingga menjadi khilaf di kalangan ulama mana yang lebih afdal antara qiyam dan sujud. Ada mengatakan qiyam kerana di dalamnya ialah ada bacaan Fatihah, dan ada mengatakan sujud kerana di sana ada hadis menyebut bahawa jarak yang paling hampir seseorang hamba dengan Allah ialah bila dia berada dalam sujud. Apapun sujud ini, sesuatu yang memang kita akan nampak jelas bahawa kita adalah hamba Allah apabila kita meletakkan anggota mulia kita di tempat kita pijak. Inilah bahawa kita adalah hamba Allah. Mudah-mudahan dapat kita sempurnakan sujud kita kepada Allah. Kita bayangkan kalau syaitan yang dikutuk dan dilaknat hanya sebab kerana tidak sujud kepada Adam. Apalah lagi kalau kita tengok bentuk kutukan dan laknat bagi mereka yang tidak sujud kepada Allah. Ini perkara yang perlu menjadi suatu yang difikirkan, sehingga menjadikan kita berusaha terus dalam memperelokkan dan membuat tahsin ibadat kita dalam perkara sujud kita pada Allah. Terima kasih Ustaz. Itu intro untuk pertemuan kita, di mana sikit sebanyak kongsian yang telah pun disebutkan oleh bagi Ustaz ya, berkenaan dengan sujud dan jenis-jenisnya. Dan juga untuk pertemuan kita kali ini, bagi mereka yang ingin berinteraksi, ada kemusykilan dalam ibadah, untuk dirujuk kepada bagi Ustaz, kita membuka talian kita 0362051500 ya. Dan juga untuk pertemuan kita kali ini, mungkin sebelum kita meraihkan pemanggil-pemanggil, sikit sebanyak Ustaz nak kongsikan, mana pada minggu lepas kita belum lagi habis untuk bicarakan tentang solat-solat witir, atau apa yang nak disampaikan oleh bagi Ustaz untuk kali ini. Silakan Ustaz. Jadi kita, kalau kita lihat dalam ibadat witir, dalam ibadat apapun,
Memang solat witir ni seperti mana yang kita sebut, kadang-kala masyarakat kita memandang ringan. Mereka hanya berhenti pada solat fardu. Bila cukup dengan fardu, rasanya sudah lepas tanggungjawab. Kalau kita berniaga, apakah kita akan berhenti pada penghasilan modal? Kita letakkan modal kita, katakanlah modal kita 100. Bila kita berniaga nasi lemak, dapat balik 100. Kita akan bungkus, tutup perniagaan kita ataupun kita maju lagi. Begitu juga dengan apa saja dalam usaha kerja kita dunia. Kita akan cari jalan macam mana nak meraih keuntungan sebanyak mungkin. Maka dalam ibadat, ibadat sunat yang paling atas dan utama selepas 5 waktu ialah witir. Dan benda ni bukanlah suatu yang sukar, kerana dia sekurang-kurang 1 rakaat yang kita lampirkan dia dengan solat sunat yang lain, ba'diyah isyak, witir. Dan sekurang-kurang sebelum kita nak bangun, nak melakukan subuh, bila dah bangun agak awal, buat solat apa sunat, witir. Jadi benda mudah. Tapi itulah sikap kita, kerana kita tak nampak, depan mata kita tu tak nampak ringgit dia. Jadi bila tak dilonggokkan ringgit, ini yang membuatkan kita jadi kelam ataupun jadi keliru, apa untung. Jadi inilah sikap yang perlu diatasi dan ubah perangai kita ini kepada mencari sesuatu yang lebih menguntungkan. Modal dah dapat, sekarang ni kita nak untung. Untung dia ialah dengan ibadat sunat, dan yang paling penting ialah sebagai atas sekali dalam ibadat-ibadat sunat, solat witir kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. So kita akan sambung perkongsian kita berkaitan dengan solat sunat witir, dan juga mungkin ada kemusykilan yang nak ditujukan kepada bagi Ustaz berkaitan apa yang kita bicarakan hari ini. Buka talian mesti 0362051500 kembali untuk bersama pemanggil yang pertama, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, saya beri talian. Saya Anissa yang saya nak tanya sama Ustaz. Silakan Anissa. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Ustaz, saya nak tanya itu solat witir kan? Ya. Halo? Ya, saya. Silakan. Macam saya kan Ustaz, saya buat 2 rakaat 1 salam. Ya. Dan saya buat 1 rakaat dan 1 salam. Atau saya buat 3 rakaat 1 salam, mana yang eloknya Ustaz? Itu saja ya. Terima kasih Anissa dengan penjelasan daripada Bagi Ustaz. Silakan Ustaz. Solat witir ni, witir maknanya ganjil. Kita mempunyai pilihan untuk buat 3 1 salam atau 3 2 salam. Segi afdalnya ialah 3 2 salam. Kita buat 2 dengan niat muqaddimatul witir, 2 rakaat bagi salam. Bangun pula kita niat witir 1 rakaat bagi salam. Ini yang lebih baik. Sehingga kalau kita boleh buat 2 kali salam dalam 3, iaitu kita bacalah Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, kemudian rakaat kedua kita baca Inna Anzalna, kemudian rakaat yang satu yang asing itu kita boleh baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maka ini adalah 3 2 salam menjadi lebih afdal. Kerana 2 kali takbir, 2 kali salam, banyak perbuatan kita berbanding dengan 3 rakaat 1 salam. Tapi itu pun boleh, tidak ada masalah. Terima kasih Ustaz memberi penjelasan kepada Puan Anissa sebentar tadi. Kembali untuk pemanggil kita yang berikutnya, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Rizwan di Sedang. Cik Rizwan bersama dengan Ustaz Fazli. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya nak tanya pasal apa tu jamaah Ustaz. Dia nak kena boleh asing tak Ustaz? Macam apa tu saya pernah tengok orang buat apa tu, dia buat maghrib, lepas tu dia buat jamaah yang isyak dia. Macam mana Ustaz? Dia yang maghrib tu dia buat macam bukan jamaah, dia tak buat jamaah, dia buat biasa. Ya, saya.
Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, untuk kita menjamakkan solat, kita dalam keadaan dalam perjalanan, kita ada dua jenis jamak. Satu jamak takdim, satu jamak takhir. Takdim ni bermakna kita ambil waktu solat kedua letak di waktu pertama. Takhir ambil solat pertama letak solat pertama iaitu letak pada waktu kedua. Jadi kalau katakan kita nak buat maghrib dengan isyak, maka maghrib ni memanglah kita kata dia tak ada kasar. Kita bukan boleh buat 3, kita bagi separuh 1/2. Tak boleh. Dia kena buat lengkap 3. Jadi kalau kita ikut imam akan solat 3, kita pun ikut imam. Niat kita biasa saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah. Kemudian apa yang perlu dan pentingnya ialah kita mesti hadirkan niat bahawa kita nak jamak takdim. Dan niat ini sebaik-baiknya dalam takbir dan sekurang-kurangnya di mana-mana ketika sepanjang solat sehingga sekurang-kurang akhir dalam salam yang kedua. Terlintas dalam fikiran kita bahawa kita nak menjamakkan iaitu isyak kepada waktu maghrib. Ini mesti ada lintasan, sama ada dalam takbir ataupun di mana-mana pergerakan sehingga sekurang-kurang dalam salam yang kedua. Tapi sekiranya kita tidak langsung terlintas dalam niat kita untuk kita jamak, habis saja maghrib baru kita teringat bahawa kita musafir nak jamak, ketika itu tak boleh kita jamak. Kita mesti pastikan waktu pertama niat dilakukan dan dihadirkan dalam hati kita bahawa kita nak melakukan solat jamak. Jadi selepas selesai maghrib, maka kita beredar di satu tempat atau di tempat yang sama. Kita boleh buat isyak dengan jumlah 2 rakaat kalau nak kasar ataupun 4 rakaat kalau nak tamam. Kerana kasar dan jamak dia tak semestinya sekali. Boleh kita buat kasar saja tanpa jamak atau kasar dan jamak. Maka kita buat kasar dan jamak makna maghrib 3 kemudian isyak kita 2 di waktu maghrib. Maka selesailah. Cuma pastikan dalam jamak takdim jangan dijarakkan antara solat maghrib dan solat isyak dengan jarak yang panjang. Kalau menjadi satu jarak yang panjang yang kadarnya 2 rakaat dan lebih, maka ia telah memutuskan satu pertalian yang disebut sebagai mualat. Maka ketika itu kita dah tak boleh lagi untuk melakukan jamak. Saya terima kasih Ustaz. Moga jelas ya soalan ditujukan oleh Cik Rizwan telah pun diberi pencerahan oleh Yang Bahagia Ustaz. Kembali untuk bersama dengan pendengar. InsyaAllah. Assalamualaikum. Seperti talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, kita bersama dengan siapa ya? Saya Mariam daripada Calam. Puan Mariam bersama dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, apakah yang dimaksud yang sebenarnya tak ada solat sunat selepas asar dan juga subuh tu? Yang keduanya, selepas kalau di masjid kita tengokkan selepas solat lepas salam, ada jemaah-jemaah yang kebanyakan lelaki lah terus melakukan solat, mungkin solat ba'diyah agaknya. Jadi mana yang lebih afdal, kita berwirid ataupun berzikir sama-sama imam ataupun kita membuat solat sunat ba'diyah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita tidak boleh melakukan solat sunat selepas daripada solat fardu asar dan juga solat fardu subuh. Kerana sebenarnya di sana ada 5 waktu yang kita tidak dibenarkan, bahkan menjadi makruh tahrimi, mana haram untuk kita melakukan solat, iaitu 5 waktu. 3 mempunyai kaitan dengan waktu itu sendiri, dan 2 mempunyai kaitan dengan perbuatan solat itu sendiri. Saya sebut yang 3, iaitu ketika matahari nak terbit selepas subuh, ketika matahari nak terbenam ketika maghrib, dan masa matahari terpacak tengah hari selain pada hari Jumaat. Maka 3 waktu ini adalah waktu haram yang mempunyai kaitan dengan waktu itu sendiri. Masa nak terbenam, masa nak terbit matahari, dan masa matahari terpacak, bukan hari Jumaat. Adapun 2 lagi berkaitan dengan solat selepas solat subuh. Kalau kita tak solat, belum lagi masuk. Bila dah solat, maka dikira waktu itu waktu haram. Walaupun waktu subuh masih ada. Contohnya subuh masuk 5.47. Kita solat pukul 6. Pukul 6, 10 minit dah selesai.
6-10 minit sampai pukul 7 suku sebagai contoh, itu masih subuh. Tetapi disebabkan kita dah solat subuh, maka dikira masuknya waktu haram. Ataupun selepas asar. Selagi kita solat asar, kalau belum solat, belum masuk. Katakan asar 4.30. Kita solat pukul 4.30, tamat 4.40. Daripada 4.40 sampai maghrib 7 suku sebagai contoh, itu dah dikira waktu haram. Tapi kalau kita belum solat asar, sebagai contoh, pukul 4.40 kita tak solat lagi. Pukul 5.30 baru kita solat. Jadi dalam pukul 5, dalam 4.45, itu tak ada masalah. Jadi, apakah kesemua jenis solat atau bagaimana? Sebenarnya solat ini dibahagi kepada 4 kategori. Kategori yang pertama, solat yang sebab datang dahulu. Maknanya, apakah penggerak solat ini? Ianya adalah suatu sebab. Sebab tu bila datang sebelum solat. Maka ini tidak ada waktu haram. Sebagai contoh solat fardu, kalau kita tidur terlewat, jaga waktu dah pukul 6.30. Asar belum kita buat lagi. Sebagai contoh, kita pergi ambil uduk dan solat asar. Boleh ke? Boleh, tidak ada masalah. Ataupun jaga dah amat lewat, dekat nak maghrib 10 minit lagi, kita ambil uduk dan kita solat. Boleh, tidak ada masalah. Walaupun waktu tu waktu dekat maghrib, kerana perbuatan solat kita sebabnya datang lebih awal daripada perbuatan solat, iaitu masuknya waktu. Begitu juga kalau kita nak qada. Kita nak qada solat zuhur katakan selepas asar. Cuma jangan disengajakan. Waktu lain memang dah tak ada kesempatan, kita hanya lepas asar. Boleh kita qada kerana sebab qada datang dahulu sebelum solat. Ataupun solat yang sebab datang serentak, seperti gerhana matahari, gerhana bulan, boleh dibuat walaupun selepas asar untuk gerhana matahari, ataupun selepas subuh untuk gerhana bulan. Ini yang dua jenis solat ni tak ada waktu haram. Yang haramnya ialah 3 dan 4, iaitu solat yang sebab datang kemudian. Macam mana? Contohnya solat sunat safar. Kita akan solat, selepas solat tu baru safar. Jadi sebab kita solat ialah safar, maka ini tak boleh dibuat di waktu haram. Ataupun yang keempatnya solat yang tanpa sebab, dipanggil sunat mutlak. Ini tak boleh dilakukan di waktu haram. Jadi lain pada tu tak ada masalah. Kalau kita nak buat tahiyatul masjid sebagai contoh, walaupun lepas asar, kita sampai kat masjid, kita ada temu janji dengan kawan, kita sampai di masjid, tiba-tiba tengok lambat lagi dia, kita masuk solat dulu tahiyatul masjid. Boleh, tidak ada masalah. Kemudian masalah dengan mereka yang selepas solat maghrib atau solat fardu terus solat sunat, mana lebih afdal? Kita kata yang afdalnya ialah lepas solat kita duduk seketika. Berzikir itu afdal. Kerana berzikir ni tak ubah seperti suatu kemesraan kita dengan Allah. Kita lepas salam, tunggu sekejap. Kita berzikir dulu, kita baca apa-apa bacaan yang memang ada sunnah dia. Sehingga ada ketika sahabat meriwayatkan, kami dengar dan kami tahu bilakah tamatnya dan berpisahnya kami dengan Nabi dengan berzikir. Kemudian didatangkan dengan doa. Itu jauh lebih baik daripada kita terus langsung solat sunat. Kerana berlaku dalam satu kisah bahawa ada seorang sahabat kebetulan duduk di sebelah Saidina Umar. Apabila salam dia bangun untuk buat solat sunat, Omar tarik dia, sentap dia, sehingga dia terjatuh di depan Nabi. Maka bila Nabi tengok, Nabi nak marah siapa? Nabi nak tegur siapa? Tiba-tiba apa yang berlaku ialah Nabi puji Omar. Asabta, asabakallah. Tepat wahai Omar. Jadi orang macam Omar memanglah tak ada masalah. Orang pun tahu dengan keberanian dia, kehebatan dia. Cuma kita dalam masyarakat semasa, janganlah kita sentap tarik sesiapa, nanti jadi gaduh kecoh pula. Tapi itulah sebenarnya. Realitinya ialah kita jangan terus solat sunat, bahkan kita duduk seketika. Kalau pun nak cepat 5-10 minit, bangunlah untuk kita buat solat sunat dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Saya kira menjawab soalan dua soalan dari Puan Mariam, ya. Dan kita kembali untuk bersama dengan pemanggil kita sebelum kita berhenti rehat, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan untuk bersama dengan bagi Ustaz. Tapi kalau boleh tolong tutup radio dulu. Terima kasih. Ustaz, kalau saya Hello. malam kan? Hello. Kalau saya malam, okey, masa singkat, apa saya patut buat, tahajud dulu ke atau witir kalau masa ada dalam minit gitu je lah? Mana patut saya buat?
Mana dalam masa sedikit lah sebelum subuh. Saya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi waalaikumsalam. Jadi bila kita bangun dalam keadaan tergesa-gesa dengan masa yang singkat, kalau kita dapat buat solat sunat, katakanlah ada masa untuk beberapa rakaat, maka kita buat sunat dulu, sunat taubat ke, sunat hajat ke, sunat tahajud ke, lepas tu tutup dengan witir. Maknanya dapat buat 2 rakaat walaupun sunat mutlak, buat 2 rakaat sunat, kemudian tutup satu lagi dengan witir. Kalau kita tak solat witir pada sebelum kita tidur, kalau dah solat witir, maka kita buat solat sunat biasa saja, tak ada masalah. Kalau belum solat sunat, buatlah apa-apa sebagai mula, lepas tu tutup dengan witir 1 rakaat. Itu adalah afdal. Saya terima kasih Ustaz. Apapun kita akan berhenti seketika. Tahsinul Ibadah akan kembali sejurus selepas ni. Terus setia bersama kami di Kim FM. Assalamualaikum. Saya Coach Bola Sepak Abdul Rahman Haji Ibrahim. Teruskan bersama IKIM FM, pilihan utama anda. Ilmu itu adalah cahaya, manakala kejahilan itu gelap gelita. Dengan ilmu kita menyuluh kehidupan kita, sama ada kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Ya, apabila kata tidak ada cahaya jatuh ke mata kita, kita buta mata. Tapi bila tidak ada ilmu yang jatuh ke dalam jiwa kita, kita buta hati. Buta mata sekadar tak nampak jalan di dunia, tapi kalau buta hati, kita tidak akan nampak jalan menuju akhirat. Kita didamparkan di dunia ini untuk melaksanakan satu tugas yang kita harap kita mempunyai suluhan yang terang untuk menuju syurga. Itu yang dikatakan dunia ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, manusia diciptakan untuk akhirat. Pilihan utama anda. Kembali pada waktu ni bersama-sama dengan pendengar menerusi Tahsinul Ibadah untuk sama-sama kita menyempurnakan, memperelokkan ibadah kita. Kiranya ada kemusykilan untuk ditujukan kepada yang bagi Ustaz Fazli Al-Yamani pada waktu ni 0362051500 dari peringatan untuk pendengar untuk melancarkan ataupun tidak mengganggu komunikasi kita menerusi talian. Diharapkan bila dah dapat ataupun dapat komunikasi, harap anda dapat jawabkan ataupun tutup radio kita komunikasi hanya menerusi telefon, insya-Allah. Bersama dengan pemanggil untuk teruskan kemusykilan anda bersama dengan bagi Ustaz. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan siapa ya? Saya Ibrahim daripada Seremban. Cik Ibrahim bersama dengan bagi Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak bertanya mengenai pertimbangan untuk menunaikan solat sunat qabliyah yang sepatutnya diadakan sebelum solat subuh, tapi disebabkan masa yang kurang sempat untuk bersama-sama berjemaah dengan imam waktu subuh, saya melakukan solat sunat qabliyah selepas subuh. Apakah hukumnya Ustaz? Itu saja soalannya. Terima kasih Cik Ibrahim. Pertama sekali, solat sunat subuh ini kita tak panggil qabliyah subuh, ataupun macam asar kita tak panggil qabliyah asar. Kerana qabliyah ni apabila ada saingannya, iaitu dengan ba'diyah seperti maghrib, isya dan zuhur, maka kita panggil qabliyah maghrib, qabliyah isya dan qabliyah zuhur. Adapun subuh dan juga solat asar, terus kita panggil sunat subuh atau sunat fajar atau sunat asar. Jadi kita perlu faham bahawa masuknya waktu sunat sebelum fardu ini, yang tadi kita panggil sunat subuh ataupun qabliyah maghrib sebagai contoh, bila mula masuk dan bila berakhir, di situ kita dapat tahu masuknya dengan masuk waktu. Bila masuk saja waktu subuh, sunat subuh dah masuk. Bila saja masuk saja waktu asar, sunat asar dah masuk, walaupun belum lagi azan dikumandangkan. Tetapi disebabkan masuk waktu dah dikira masuknya sunat subuh atau sunat asar atau sunat qabliyah. Dan berakhirnya bila? Dengan berakhirnya waktu. Berakhirnya waktu mana? Berakhirnya subuh. Subuh ni dengan terbit fajar dan terbit matahari itu akhir. Dengan berakhirnya asar, iaitu dengan terbenam matahari. Dengan masuknya isya, itu berakhirnya maghrib. Begitu juga dengan terbit fajar, berakhirnya isya. Jadi sunat subuh atau sunat asar atau qabliyah maghrib atau qabliyah
Isyak, dia masuk dengan masuknya waktu. Jadi kalau kita tak berkesempatan, kita sampai masjid, kita dapati imam sudah pun mula solat berjemaah. Jadi tentulah kita kata di sini solat berjemaah itu lebih utama. Kita pun buat ikut imam. Maghrib kita buat ikut imam. Katakan subuh buat ikut imam. Selesai saja maghrib atau subuh atau asar, kita bangun ke satu tempat, kita buat sunat. Kalau sunat subuh, buat sunat subuh, tak ada masalah. Dan itu bukan dikatakan sebagai qadha. Ada orang faham, dia kata kalau dah buat selepas fardu subuh, itu qadha. Tidak. Qadha ni kalau waktu dah tamat. Sebab itu kita kata waktu dia masuk dengan masuknya fardu subuh, berakhir dengan terbitnya matahari. Jadi kalau selepas fardu subuh, waktu masih ada, maka kita terus buat sunat subuh. Masih dikira adaan. Hukumnya boleh. Cuma makruh kalau kita sengaja. Macam mana sengaja? Kita ada ruang masa untuk buat sebelum subuh. Tapi kita ingat, ngantuk ni pun belum habis lagi, kita nak buat subuh dan nanti lepas subuh baru kita nak buat sunat subuh. Hukum dia sah. Cuma makruh kalau disengajakan. Kalau kita memang tak sengaja, kita pergi masjid sampai kita nak buat solat, dah iqamat, terus kita ikut imam, habis selesai kita buat sunat subuh kita, itu dikira adaan. Sama saja hukumnya, kelebihannya sama, dan itu boleh, tidak ada masalah. Terima kasih Ustaz menjawab soalan Encik Ibrahim sebentar tadi. Dan untuk bersama dengan pemanggil berikutnya, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersama dengan siapa ya? Saya Arif. Cik Aris bersama dengan Ustaz Fazli. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada sedikit soalan. Yeah. Boleh tak macam lepas solat isyak, kita ingin adakan solat sunat ba'diyah, tapi kita ambil masa, mungkin kita baca surah Al-Mulk dulu, lepas beberapa ketika, baru kita solat sunat ba'diyah isyak. Adakah boleh dalam hukum Ustaz? Yes, Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Cik Aris. Waalaikumsalam. Ini pun sama juga dengan jawapan saya tadi, iaitu kita kata kalau sunat qabliyah macam maghrib, isyak dan zuhur, maka qabliyah masuk bila? Masuk waktu. Tamat bila? Tamat waktu. Jadi kalau kita buat lewat waktu pun tak ada masalah. Kalau ba'diyah, ini ba'diyah isyak, selepas fardu isyak, mungkin kita duduk, kita baca surah Al-Mulk. Sebagai satu usaha kita dengan surah Al-Mulk ini, di antara kelebihannya, dia akan memberikan cahaya kepada kita dalam kubur. Kemudian kita baca surah Al-Waqi'ah. Antara sebabnya dia akan menjadikan kita ni mudah berurusan dalam mendapatkan rezeki. Bila dah habis baca dua surah ni, barulah kita nak buat solat ba'diyah isyak. Hukum dia boleh. Ataupun walaupun katakan lepas solat isyak kita ada majlis tahlil ke, ada majlis pengajian ke, kemudian ada jamuan lah, kemudian kita balik ke rumah lah, kemudian besok sebelum subuh baru kita nak buat ba'diyah isyak. Boleh atau tidak? Hukum dia boleh. Kerana ba'diyah isyak, ba'diyah maghrib, ba'diyah zuhur, ba'diyah isyak masuk dengan perbuatan solat itu sendiri. Mana solat maghrib bila dah buat baru masuk waktu ba'diyah. Solat isyak bila dah kita solat baru masuk ba'diyah. Solat zuhur bila dah buat baru masuk ba'diyah. Itu masuk waktunya. Dan akhirnya bila? Akhir waktu. Habis maghrib, habislah ba'diyah. Habis isyak, habislah ba'diyah. Habis zuhur, habislah ba'diyah. Jadi dia berbeza dengan qabliyah. Qabliyah dengan masuk waktu, ba'diyah dengan perbuatan solat waktu itu. Itu dia punya kedudukan dia. Terima kasih Ustaz. Dan kita bersama dengan pemanggil yang berikutnya, mesti talian 0362051500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita bersama dengan siapa? Ya, saya nak bertanya soalan untuk solat jamaah. Siapa di talian? Saya Puan Nur dari Kuala Lumpur, Puan Nur, silakan bersama dengan Ustaz. Okey, untuk solat jamaah takhir, contohnya maghrib dengan isyak, saya nak bertanya tentang tertib, sebab ada pendapat mengatakan bila waktu tu di dalam waktu isyak, jadi solat isyak perlu didahulukan, diikuti dengan maghrib. Tapi ada yang kata mengikut tertib lah, jadi maksudnya maghrib dulu baru isyak dulu. Lepas tu soalan yang kedua, untuk wanita yang dalam haid ataupun nifas, surah-surah yang biasa dijadikan doa, macam contohnya 3 kul sebelum tidur, bolehkah dibaca dengan lafaz ataupun perlu dalam hati saja? Sebab saya cuba dalam hati agak sukar sebenarnya, saya lebih mudah dilafazkan jugalah.
Yang ketiga ini nak minta pandangan Ustaz tentang jika kita bancuh air, contohnya minuman yang bersemut, memang kita kena buang ke? Sebab kadang-kadang terasa macam pembaziran, tapi hukum semut tu sendiri sebenarnya, sebab macam lalat kita benamkan dan boleh diteruskan, cumanya semut ni. Okey, terima kasih Puan Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 soalan pada Puan Nur, mungkin dapat kita naikkan. Silakan. Baik, alhamdulillah. Mengenai dengan jamak, kalau kita lihat, kita ada 2 jamak, satu takdim, satu takhir. Dalam jamak takdim, kita lakukan ikut tertib. Makna buat zuhur, kemudian buat asar. Ini adalah wajib. Buat maghrib, kemudian buat isya. Ini adalah wajib. Bila kita pergi pada jamak takhir, maka wajib tadi turun sikit, dia jadi sunat. Makna bila jamak takhir, kita nak buat maghrib dengan isya. Maghrib dulu, kemudian baru buat isya. Silaplah kalau orang kata buat isya dulu. Itu selalunya dia tak belajar lah. Dia pakai otak, dia kata waktu isyak, sedangkan maghrib dah masuk lebih awal. Maka dengan sebab itu ulama-ulama fiqh menggariskan bahawa kalau kita buat jamak takhir, maka sunat kita melakukan solat secara tertib. Buat maghrib, kemudian buat isyak. Zuhur asar, kalau takdim wajib zuhur kemudian asar. Jamak takhir sunat zuhur, kemudian dahulukan zuhur, kemudian buat asar. Maknanya tertib dalam solat takdim wajib, tertib dalam solat jamak takhir sunat. Itu yang tepatnya dalam kita melakukan. Bahkan kebiasaan hidup kita biasa, kalau kita tak jamak pun, kadang-kadang kita tidur, kita jaga dah lepas asar. Katakan kita tidur sebelum zuhur pukul 12, kita jaga pukul 5, zuhur dah terlepas, dan kita nak solat asar. Mana dahulu? Utamakan zuhur, kerana waktu panjang. Pukul 5 buat zuhur dulu, kemudian buat asar kita. Ataupun satu orang tidur, katakan dia petang penat, maka dia tidur pukul 6 petang katakan. Dia jaga pukul 10 malam. Maka bila jaga pukul 10 malam, makna 2 waktu ditinggal. Satu maghrib, satu isyak. Tapi sekarang waktu isyak, mana dahulu? Maka kita kata afdal dia solat maghrib dahulu, kemudian dia solat isyak. Bahkan tertib ini kalau ditinggalkan dengan sengaja, memang dia sengaja tak solat sebab dia ada urusan dia rasa lebih penting, sehingga akhirnya zuhur dengan asar terlepas. Bila dia nak qada, di sini ulama mengatakan wajib tertib. Katakan dia zuhur dengan asar dia tak solat, atau urusan-urusan yang dia leka, sekarang ni maghrib masuk, maka mana nak buat dulu? Dia buat kena zuhur dulu, kemudian dia buat asar, kemudian dia buat maghrib. Begitulah kedudukan dia. Tertib adalah suatu yang dituntut. Balik pada soalan yang kedua, mengenai dengan surah-surah pendek yang dibaca selalu sebelum tidur. Kerana kita ni bila nak tidur, jangan terus tidur. Kita buatkan dulu sesuatu yang membentengkan diri kita. Antaranya kita baca bismillah 21 kali. Antaranya kita baca tasbih Fatimah. Ini penting. Kita ni, kalau kita nampak bila bangun pagi selalunya, kita akan penat, kita akan letih, nak terus bangun tak boleh. Jadi amalan yang besar dan baiknya di sini ialah membaca tasbih Fatimah, iaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah untuk jadikan 34, 100 jumlah dia. Ini sebelum tidur. Kemudian kita baca 4 kul. Bagi perempuan dalam haid, boleh dia baca surah-surah pendek ini untuk baca dengan bersuara, iaitu baca Fatihah, baca kuliah, baca kul huwallah, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, kemudian ayat kursi dengan suara yang jelas, baca walaupun dia dalam haid, sebagai niat untuk membentengkan diri dia. Hukum dia boleh, tidak ada masalah. Kemudian soalan yang ketiga mengenai dengan semut. Ini memanglah sebab itu dikatakan dalam kisah-kisah sejarah, bila disebut tentang tentera Fir'aun, bila Fir'aun mengarahkan supaya tentera-tenteranya bertindak mencari mana-mana anak Bani Israel dilahirkan. Kalaulah didapati anak tu laki-laki, maka terus sembelih, bunuh saja. Maka disifatkan dalam kitab tentang tentera Fir'aun ni, tak ubah seperti dia ni seperti semut dalam menghidu, seperti gagak dalam melihat. Kerana dua binatang ni dia memang laju. Semut kalau kita tengok, dia sekejap je jatuh apa-apa kuih, tak sampai berapa ketika semut dah sampai dah.
Begitu juga gagak, dia boleh nampak dia punya sasaran dia, mana-mana bangkai yang dia nak makan. Jadi semut ni ada satu kelebihan, dipanggil binatang yang paling tamak ialah semut. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam minuman kita, kita tak perasan. Kita dah kacau dengan gula apa semua, tiba-tiba semut ada di sana. Apa kita nak buat? Kita bukan sengaja. Maka kita kata kita tapis air tu, buangkan semut dan minum air dia. Tidak ada masalah. Segi orang kata akan jadi bodoh 40 hari ke apa, itu masalah lain. Bukan maknanya satu hadis atau kata siapa minum air yang ada bangkai semut maka dia akan jadi bodoh 40 hari. Itu tak ada nas. Jadi kalau kita nak minum atau kita nak makan makanan yang mana semut masuk bukan dengan ikhtiar kita yang sengaja, maka kita kata makanan atau minuman ini halal. Kerana semut dalam kategori binatang yang darah tak mengalir, maka kita buang semut dan kita boleh minum air. Kalau kita tak ada lain pilihan, minum tak ada masalah. Cuma semut tadi dibuang. Yang menjadi masalahnya kalau kita sengaja. Kita geram dekat semut ni, kita tangkap satu ekor, kita bunuh dia, kita lepaskan dalam air panas kita. Itu jadi najis. Kerana kita sengajakan. Kalau tak sengaja, maka boleh kita minum air yang telah bercampur dengan semut, buang semut dan minum air tadi. Tidak ada masalah. Yes, terima kasih Ustaz penjelasan pada soalan yang ditunjukkan oleh Puan Nur sebentar tadi. Dan kita ada kesempatan untuk kita teruskan bersama dengan pendengar yang ada kemusykilan berikutnya bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersama dengan siapa? Saya Zee daripada Johor Bahru. Zee bersama dengan Ustaz, silakan. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang rasanya keluar tajuk lah, sebab kita sebelum semayang tu ada baca doa istiftah tu. Yes. Saya ada dengar doa istiftah tu kita boleh baca pendek saja untuk setiap waktu solat fardu lah. Yeah. Dia baca sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas tu kita boleh baca Fatihah. Maksud saya boleh ke tak boleh untuk kita baca doa istiftah tu pendek untuk semayang fardu? Dan lagi satu, kalau macam kita nak sembahyang sunat yang sebelum ataupun selepas tu, kalau kita baca doa istiftah dengan Fatihah je, boleh tak Ustaz? Itu saja soalan saya. Terima kasih Puan Zee. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawapan dia boleh kalau kita baca yang singkat. Maknanya dia ada satu jarak bacaan dia. Contohnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Berhenti situ boleh. Kemudian kalau kita baca pun inni wajjahtu sampai dia punya habis boleh. Ataupun kita baca Allahumma ba'id baini wa bainan nar kama ba'adta ma bainal masyriq wal maghrib boleh. Dia ada beberapa doa-doa yang nas yang disebut dalam hadis dan kitab-kitab fiqh tentang doa-doa iftitah. Boleh kita baca yang panjang maupun yang pendek singkat tadi. Hukum dia boleh dan sah. Kemudian balik kepada perkara yang kedua ialah mengenai dengan solat sunat. Kita baca doa iftitah dan baca Fatihah saja pun boleh, tidak ada masalah. Walaupun kita tak baca surah, segi solat kita sah, boleh, tak ada masalah. Doa iftitah ni yang tak dituntutnya dalam solat jenazah aja. Jangan baca. Lain pada tu boleh kita baca, tak ada masalah. Terima kasih atas pencerahan oleh yang bagi Ustaz sebentar tadi. Dan mungkin ada masa lagi kita untuk bersama dengan pendengar berikutnya. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kita bersama dengan siapa di talian? Saya Muhammad daripada Muar. Cik Muhammad bersama dengan Ustaz Fazli. Saya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada dua masalah yang lebih kurang sama lah. Yang pertama, saya mengikut imam yang sujudnya tidak sempurna, iaitu jarinya tidak dilentikkan lah. Dan apakah yang perlu saya lakukan? Dan yang kedua, saya juga ikut belakang imam yang saya rasa bacaan Fatihahnya tak sempurna lah. Dengan tajwidnya kan, sebab bila dia sebut ain tu macam macam hamzah, macam alif saja kan. Jadi apa yang perlu saya buat? Terima kasih Cik Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita solat berjemaah ikut imam. Alhamdulillah lah, saya rasa satu nikmat besar bagi kita. Nampaknya masjid-masjid yang dimakmurkan selalunya kita dapati imam-imam ini seorang yang memang tak banyak sikit pun ada kelayakan dia, ada kemampuan dia. Tak adalah imam sampai langsung bacaan Fatihah dia tak betul.
langsung tak tahu, tiba-tiba naik jadi imam, tak ada. Boleh katakan dia tahu tak banyak sikit, lebih kurang nak disama dengan makmum hampir sama. Jadi dengan itu kita kata ikut sajalah imam yang mengimami solat. Cuma kalau kita kata dalam sujud, dia sekurang-kurangnya dia letakkan saja kaki dia, jari-jari kaki walaupun satu, 5 jari kanan satu dia letak, 5 jari kiri satu dia letak, tu dah cukup lah. Cuma nak sempurna dia balikkan sikit, tekankan sikit, maka kalaupun satu jari tidak ada masalah. Jadi kalau kita dapati imam-imam ni dia dapat letak sikit pun, walaupun tak lama, dia letak sekejap kemudian dia terbalikkan, hanya seketika, sekadar tamakninah, itu dah cukup, tak ada masalah. Kemudian masalah yang kedua tentang bacaan imam. Memang ini satu teguran lah. Kita tengok kadang-kala orang nak jadi imam ni, dia kena ingat ini satu tanggungjawab, satu tugas, bukan satu pangkat atau kedudukan yang nak dibanggakan. Dia adalah satu tanggungjawab yang mana kalau dia tak betul, dia akan dipersoalkan. Makmum tak ada masalah, dia menanggung. Sebab itu bagi setiap imam, cuba dapatkan bacaan Fatihah yang betul dengan ulama-ulama yang ada. Kita pergi tanyalah, macam katakan kita ada majlis agama, guru-guru tajwid, kita cuba baca bagi dia dengar. Kerana hari ini setengah-setengah imam dia baca sekadar apa yang pernah dia belajar, tapi ada salah. Macam tadi na'budu, dia kata na'budu, ain jadi hamzah. Jadi cuba perbetulkan, kerana ini tanggungjawab. Kalau kita, mungkin ada orang tak berani nak tegur imam baca salah-salah lah, dia tak nak tegur, kerana terutama imam ni dah lama jadi imam dan dia orang yang agak tinggi kedudukan dia, orang penting dalam kampung, maka kita ikut biasa, tak boleh. Jadi kita minta imam itu sini dengan rendah diri. Kerana ada satu masjid saya pergi, imam baca, ya Allah, dia punya bacaan dia terlampau panjang. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang 6 harakat, dia dekat 10 harakat. Jadi imam tak patut. Kalau macam ini, mungkin tak ada orang nak tegur. Kerana orang yang nak tegur pun dia kata, aku nak tegur macam mana, aku pun tak tahu. Ikut je lah. Jadi imam perlu sedar. Kita senang je, kita ikut. Kita ada masjid-masjid besar, kita ada masjid negara, kita ada masjid Jalan Duta. Selalunya ada siaran-siaran bacaan, contohnya Jumaat, apa saja. Kita cuba dengar Fatihah dia orang, imbaskan Fatihah kita sama dengan dia orang, dah cukup lah. Ataupun masjid-masjid besar yang ada, dengar dan betulkan Fatihah kita. Jangan kita berdegil nak jadi imam sedangkan Fatihah kita tak betul. Kita kena menanggung. Ini bacaan saya dengar, ini galat. Bila dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai dekat 8-10 harakat, itu apa? Dia dah tambah huruf-huruf ya. Jadi itu suatu kesalahan. Tolong perbetulkan. Mungkin jemaah tak sampai, kita kena tengok. Sebab itu kita kena cari pengalaman. Kita dengar masjid sana, dengar masjid sini. Ada pula imam-imam macam sekarang ni, kita banyak tahfiz. Hafiz ni insya-Allah bacaan dia betul. Kerana mereka bukan senang, kerana 3-4 tahun mereka usaha untuk hafal Al-Quran. Jadi bacaan mereka insya-Allah betul. Jadi kita dapat baca dengan dia orang. Tengok pakcik punya atau Fatihah betul tak nak? Walaupun budak tu muda lagi, dia dengar betul, selesai. Jadi macam bacaan tadi, kalau kita tak betul, kita menanggung. Jemaah tak tahu apa, tak ada masalah, tapi kita menanggung. Sebab itu saya menasihati jemaah supaya yang imam-imam rendah diri. Biar kalau orang tegur, terima kasih. Jangan kita kata, siapa kamu nak tegur saya, itu imam. Itu silap. Jangan angkuh. Ini perkara ibadat. Kita perbaiki, kita perbetulkan. InsyaAllah Allah akan terima dalam usaha kita, insyaAllah.